Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan masuk subtopik baru iaitu pewarisan. Okey, dalam subtopik ni awak dapat menerangkan pewarisan dalam manusia. Yang kedua, awak dapat berkomunikasi tentang mekanisme pewarisan. Sebelum kita mula, awak tengok dulu video ni. Lihat rambut saya. Tidak kira berapa kali saya menyikat dan cuba untuk meluruskannya, rambut saya akan kerinting kembali. Ia membuatkan rambut saya menggerbang. Awak tahu, kita warisi sifat rambut daripada ibu bapa kita. Lihat, rambut saya lurus, sama seperti ibu saya. Saya tidak peduli. Saya rasa sudah tiba masanya untuk meluruskan rambut saya. Ya, awak boleh buat begitu. Tetapi saya berasa ragu sama ada ia boleh bertahan untuk jangka masa yang lama. Rambut kerinting awak akan kembali kerana ia berada di dalam jan awak. Haha. Daripada video tadi, awak boleh tahu pewarisan adalah pemindahan ciri daripada ibu atau ayah kepada anak-anak. Cikgu pernah bagi tahu sebelum ni, pewarisan tu adalah benda yang kita warisi dari mak ayah kita. Contoh macam jenis rambut, warna kulit, ketinggian, semua tu adalah ciri atau sifat yang diwarisi oleh mak dan ayah kita. Ciri atau sifat ni diwarisi kepada kita melalui jin. Jin ni kita dah pernah belajar dekat sebelum ni, masa kita belajar tentang genetik. Jin adalah unit asas pewarisan yang terdapat di dalam kromosom. Maksudnya jin tu ada dalam kromosom. Jin ni juga mengawal ciri tertentu dalam sesuatu organisma. Macam tadilah cikgu cakap, ciri-ciri ataupun sifat yang ada pada kita, dia adalah diwarisi oleh mak ayah kita. Mak ayah kita pula diwarisi oleh atuk dan nenek kita. Maksudnya generasi demi generasi itu kita diwarisi. Sepasang jin di dalam kromosom yang berada pada lokus, atau kita panggil lokus ni adalah kedudukan yang sama pada kromosom homolog, akan mengawal satu trait organisma. Sepasang jin ni juga kita panggil dia adalah alel. Alel ni boleh hadir dalam bentuk dominan ataupun resesif. Untuk membezakan antara dominan dengan resesif, dominan ni kita akan tulis dalam huruf besar dan resesif ni kita akan tulis dalam huruf kecil. Dominan ni dia akan tunjuk sifat yang dikawal dia. Walaupun pasangan dia adalah dominan sama dominan, dia tetap tunjuk sifat dominan. Ataupun pasangan dia dominan dengan resesif, dia tetap menunjukkan sifat dominan. Maksudnya dominan ni tak boleh kalah dengan apa-apa pun. Dia tak boleh kalah dengan diri dia sendiri dan dia tak boleh kalah dengan resesif. Dia akan tunjuk sifat dominan dia. Okey, untuk resesif pula, dia tak boleh lawan dominan. Dia akan menunjukkan kesan. Dia hanya menunjukkan kesan tanpa kehadiran dominan. Maksudnya resesif dengan resesif baru dia akan menunjuk sifat resesif dia. Kalau dominan dengan resesif, dominan akan menunjukkan sifat dia. Kalau resesif dengan resesif ni, resesif ni dia tak boleh lawan dominan. So dia akan tunjuk sifat dia hanya tanpa dominan. Bila resesif dengan resesif, baru dia tunjuk sifat resesif tu. Okey, ni adalah kariotip manusia. Kariotip tu apa? Kariotip tu adalah penyusunan kromosom homolog. Kromosom homolog tu adalah, kita dah belajar sebelum ni, dia adalah pasangan kromosom. So maksudnya tersusun dari segi pasangan ni kita panggil kromosom homolog, dan penyusunan sebanyak 46 kromosom ni kita panggil kariotip. Okey, setiap manusia mempunyai 46 kromosom. Kan? Awak boleh tengok dekat gambar rajah ni, ada berapa? Ada 23
pasangan. Maksudnya 23 kali 2 ada 46 kromosom. Okey. Kenapa manusia ada 46 kromosom? Ni sebab yang A tu mewakili ayah. Ada 23 kromosom A dan 23 kromosom I. I itu ibu, dari ibu. So terhasillah 46 kromosom. Tapi bila kita susun dalam bentuk karyotip, wajib berpasangan. Maksudnya kromosom ayah berpasangan dengan kromosom mak. Kromosom ayah berpasangan dengan kromosom ibu. Yang ketiga pun sama, seterusnya sampai 23 pasangan. Okey, ni hasil zoom sepasang kromosom. Okey, sepasang kromosom kita panggil kromosom homolog. Kena sepasang baru boleh dipanggil kromosom homolog. Mesti sepasang. Okey, yang pink dan merah tu kita panggil jin. Sama juga dengan hijau tu kita panggil jin. Tapi kalau sepasang jin, maksudnya mak dan ayah mesti sepasang kan? Dia mesti sama. Maksudnya kat sini jin ayah, dekat sini jin ibu. A tu ayah, I tu ibu. So sepasang tu, jin tu mesti sepasang. Kita panggil dia alel. Okey, sama juga untuk yang hijau tu. Kalau sepasang kita panggil dia alel. Okey. Lokasi di mana jin tu berada kita panggil dia locus. Locus tu adalah kedudukan jin. Okey, sekarang cikgu bagi contoh jin warna pink ni dari ibu ni mewakili warna rambut. Daripada kromosom ayah yang warna merah tu, jin warna merah tu mesti mewakili warna rambut juga. Maksudnya dalam kromosom homolog ni dia mesti sifat daripada ayah dan ibu tu mesti teli jin dia. Maksudnya yang atas tu warna pink tu warna rambut, yang warna merah tu pun warna rambut. Okey, contoh yang kedua cikgu bagi jin yang warna hijau tu. Jin yang warna hijau tu mewakili ketinggian. Maksudnya jin yang hijau gelap tu mewakili ketinggian ayah. Hijau yang cerah sikit tu mewakili ketinggian ibu. Kedudukan jin dia tu mesti teli untuk satu sifat. Yang hijau tu teli untuk sifat ketinggian, yang warna pink tu teli untuk sifat warna rambut. Jin tu mengawal sifat. Maksudnya sifat sekarang ni dia mengawal warna rambut. Okey, trait kita boleh jadi warna rambut tu hitam ataupun warna rambut tu perang muda. Dia bergantung kepada mak dan ayah kita. So kalau ayah kita tu warna rambut hitam, so trait kita warna rambut hitam. Untuk mak warna rambut perang muda. Contoh kalau mak tu perang muda lah. Kalau dua-dua hitam, kita boleh jadi trait rambut kita adalah warna hitam dan warna hitam. Trait ni bergantung kepada dominan ataupun resesif sesuatu sifat tu. Contoh pula ketinggian. Untuk ketinggian, trait dia mungkin boleh tinggi ataupun boleh rendah. So kalau tinggi dan rendah, mungkin tinggi tu datang daripada ayah, yang rendah tu datang daripada ibu. Atau trait ni boleh jadi dua-dua tinggi ataupun trait ni boleh jadi dua-dua rendah. So dia bergantung kepada kita punya sifat yang dibawa oleh mak dan ibu kita. Okey, sekarang kita tengok mekanisme pewarisan. Sebelum kita tengok lebih mendalam, kita kena kenal dulu siapa yang menghasilkan mekanisme pewarisan ni. Yang menghasilkan mekanisme pewarisan ni adalah Gregor Mendel. Gregor Mendel ni ataupun gelaran dia adalah bapa genetik. Dia adalah orang pertama yang menemui mekanisme pewarisan secara teratur dan lebih mendalam. Okey, Mendel ni dia menggunakan pokok kacang pi berbakar tulen dalam eksperimen dia untuk buat kacukan monohybrid. Apa tu kacukan monohybrid? Kacukan monohybrid tu adalah kajian tentang satu ciri pada satu masa. Maksudnya, okey, untuk Mendel ni dia buat satu ciri je. Dia ambil kacang pi tu yang berbakar tulen, dia
tengok ciri ketinggian dia. Antara ketinggian tinggi dengan ketinggian rendah. Mendel melakukan kacukan antara pokok kacampi tinggi berbakatulin dengan pokok kacampi kerdil berbakatulin. Berbakatulin ni maksudnya satu generasi ke satu generasi, memang tu je sifat dia. Maksudnya pokok kacampi tinggi ni memang dari awal generasi dia memang dia tinggi. Dia maksudnya dia dominan, dia memang tinggi lah. Kalau untuk pokok kacampi kerdil ni memang bakatulin dia memang asal dia dari asal memang dia kedil, jenis kedil-kedil kecil-kecil macam tu. Sebelum kita pergi tengok macam mana Mendel kacuk antara pokok kacampi tinggi dengan pokok kacampi kerdil, yang pertama kita kena tahu genotip. Genotip ni adalah maklumat genetik dalam sesuatu organisma. Selalunya dia ditulis dalam bentuk huruf. Contoh, tinggi kita tulis dalam T besar. Kalau kerdil, kita tulis dalam T kecil. Okey. Kemudian kita kena tahu fenotip. Fenotip ni adalah ciri-ciri fizikal yang dipamerkan oleh sesuatu organisma. Ciri-ciri fizikal maksudnya T besar tu apa? Tinggi. So, kita tulis tinggi. So, selalunya dia ditulis dalam bentuk perkataan. Kalau T kecil tu mewakili kerdil. Okay, kalau awak tak nampak, kita tengok selepas ni. Okey, ni adalah skema kacukan monohybrid generasi filia pertama F1 bagi ciri ketinggian. Maksudnya, ni adalah generasi yang pertama hasil kacukan antara dua bahan. Untuk nak lukis skema ni, yang pertama awak kena tulis dia punya fenotip induk dulu. Fenotip induk dulu. Mendel dia nak kacuk antara pokok P tinggi berbakatulin dengan pokok kacampi kerdil berbakatulin. So fenotip kan cikgu cakap tadi dia tulis dalam bentuk perkataan. So awak tulislah dekat sini pokok kacampi tinggi berbakatulin darab tu maksudnya kita akan kacuk lah. Kacuk dengan pokok kacampi kerdil berbakatulin. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, awak tulis genotip induk. Pokok kacampi tinggi berbakatulin. Tinggi ni adalah sifat dominan. So, kita tulis T besar dan T besar. Pokok kacampi kerdil berbakatulin, kita tulis T kecil dan T kecil sebab pokok kacampi kerdil adalah bersifat resesif. Sebab tu kita tulis T kecil dan T kecil. T kecil, dua-dua T kecil sebab dia adalah berbakatulin. Maksudnya dari awal keturunan dia memang kerdil. So, dua-dua tu memang resesif. Kita tulislah T kecil dan T kecil. Okey, hasil proses meiosis terhasillah gamet 1 T besar dan 1 T besar. Untuk kacampi kerdil terhasilnya 1 T kecil dan 1 T kecil. Kemudian setiap satu gamet ni akan melakukan persenyawaan dengan pasangan dia lah. Dengan pasangan dia. Tapi pasangan dia mestilah setiap satu gamet. Maksudnya pokok kacampi ni terhasilnya dua gamet T kecil. So, satu T besar tu kena bersenyawaan dengan satu dan satu lagi. Dua-dua dia kena buat persenyawaan. Sama juga dengan T tadi. Sebab tu dia bersilang T besar, T kecil, T besar, T kecil, T besar, T kecil, T besar, T kecil. Sebab dia mesti melalui gamet tu mesti ada persenyawaan dengan semua gamet pasangan dia. Bila kita dah dapat genotip anak, kita boleh tulis dia punya fenotip anak. Kita boleh tengok apa hasil anak dia. So, bila T besar dengan T kecil, kan T besar tu dominan, T kecil tu resesif. So, T besar tu akan tonjol dia punya sifat. So, dia adalah tinggi. Fenotip anak dia akan tinggi. Sama juga yang kedua tinggi, yang ketiga tinggi, yang keempat tinggi. Ini bermakna hasil kacukan kacampi tinggi berbakatulin dengan kacampi kerdil berbakatulin akan menghasilkan
anak pokok kacang pea yang tinggi. Hasil kacukan yang pertama, Mendel nak kacuk lagi anak tu untuk nak tengok apa hasil dia. So, ni dipanggil kacukan monohybrid generasi viral kedua, F2, bagi ciri ketinggian. Sama juga, yang pertama kita tulis dulu fenotip induk. Tadi anak tadi kita dapat pokok kacang pea tinggi, bukan berbaka tulen sebab dia hasil kacukan daripada tinggi dan kerdil. So sama juga dia kacuk dengan pokok kacang pea tinggi. Maksudnya dia kacuk anak dengan anak tu, dia kacuk lagi pokok kacang pea tinggi dengan pokok kacang pea tinggi. Kemudian kita tulis genotip induk dia. Kita dapat tadi adalah T besar dan T kecil. Sama juga T besar dan T kecil. Lepas tu, hasil meiosis kedua pokok ni, dia akan menghasilkan gamet T besar dan gamet T kecil. Kemudian kita lakukan persenyawaan. Setiap gamet mesti melakukan persenyawaan dengan pokok yang satu lagi. Maksudnya, setiap satu gamet tu, pokok tu ada dua gamet, maksudnya T besar ni kena persenyawaan dengan T besar dan persenyawaan dengan T kecil. Sama juga T kecil tu dia akan persenyawaan dengan T besar dan persenyawaan dengan T kecil. So hasil daripada tu kita boleh tulis dia punya genotip anak F2. Yang pertama kita dapat T besar dengan T besar, yang kedua kita dapat T besar dengan T kecil, dan yang ketiga kita dapat T besar dengan T kecil, yang last kali kita dapat T kecil dengan T kecil. Okay, last kali kita tulis dia punya fenotip anak. Bila T besar dengan T besar, dua-dua dominan, so dominan adalah tinggi. Dia akan dapat anak yang tinggi. Yang kedua, T besar dengan T kecil, dominan tu akan menonjol, so dia tinggi. Yang ketiga, T besar dengan T kecil sama juga tinggi. Yang keempat, T kecil dengan T kecil, dia dua-dua resesif, so resesif dia akan tonjol sifat dia bila dua-dua resesif, so dia akan kerdil. So hasil daripada kacukan pokok kacang pea tinggi dengan pokok kacang pea tinggi, kita boleh tengok kat sini adalah 3:1. 3 tinggi, 1 kerdil. So 75% hasil kacukan ni akan dapat pokok yang tinggi, dan cuma 25% akan dapat pokok yang kerdil. Itu adalah keberangkadian dia lah untuk mendapat anak pokok yang macam mana. Jadi, pewarisan ciri daripada eksperimen Mendel yang Mendel buat pada pokok kacang pea juga menerangkan pewarisan ciri pada manusia. Ingat tak sebelum ni kromosom terbahagi kepada dua, iaitu autosom dan kromosom seks. Sekarang cikgu fokus kepada autosom dulu. Autosom ni adalah membawa jin yang mengawal sifat atau ciri-ciri. So, ciri-ciri ni yang diwarisi seseorang ni bergantung kepada jin yang diwarisi daripada ibu bapa. Banyak kali dah cikgu ulang benda ni. So, contoh dia adalah kebolehan mengulur lidah, jenis rambut dan warna kulit. So, kita tengok macam mana hasil terjadi daripada kromosom ayah dan kromosom mak. Okay, sekarang kita tengok skema pewarisan kebolehan mengulur lidah. Maksudnya kita tengok macam mana kebolehan mengulur lidah tu diwarisi. Sama juga, yang pertama awak tulis fenotip induk dari bapa. Contoh, bapa awak yang boleh menggulung lidah dan ibu awak tidak boleh menggulung lidah. Okay, genotip dia, bapa ni adalah dominan lah sebab dia boleh gulung lidah. So, B besar dan B besar. Ibu tidak boleh menggulung lidah, kita tulis B kecil dan B kecil. Hasil daripada meiosis, terhasillah gamet ayah B besar dan B besar, dan untuk ibu B kecil dan B kecil. Kemudian setiap gamet ni mesti melakukan persenyawaan dengan
gamet ibu lah. So gamet ibu ada 2 B kecil, so dua-dua tu dia kena menghasilkan persanyawaan. Hasil daripada persanyawaan kita tulis genotip anak. Okey, B besar dengan B kecil akan tulis B besar B kecil. B besar dengan B kecil akan tulis B besar B kecil. B besar B kecil, B besar B kecil. So kita tulis, kemudian last kali kita tulis fenotip anak. Semua ni kita dapat B besar dan B kecil. So B besar adalah dominan. Dominan dia akan menonjol sifat dia. So B kecil ni takkan menonjol sifat dia. So fenotip ni kita boleh tulis semua adalah boleh menggulung lidah. So maksudnya hasil daripada genetik ayah yang boleh menggulung lidah dengan genetik mak yang tidak boleh menggulung lidah akan mendapat anak mesti yang boleh menggulung lidah. Sebab ayah membawa sifat dominan dia adalah menggulung lidah. Kemudian kita tengok kromosom seks. Kromosom seks ni dia membawa jin yang menentukan jantina. Untuk menentukan jantina lelaki, kromosom dia mesti 44 tambah XY. 44 tu dari autosom dan kromosom seks dia adalah XY. Untuk perempuan 44 tambah XX. Hasil daripada meiosis dia akan terhasil 22 untuk bagi lelaki 22 tambah X atau 22 tambah Y. Kalau kromosom perempuan dia akan menghasilkan 22 tambah X ataupun 22 tambah X jugalah sebab dia XX kan. Meiosis ni akan menghasilkan separuh daripada kromosom induk. So dia akan menghasilkan 22 tambah X. Ini adalah skema penentuan jantina anak. Macam mana kita nak tentukan jantina anak hasil daripada perkahwinan bapa dan ibu. Yang pertama, awak kena tulis fenotip induk. Sama juga fenotip induk bapa dan ibu. So, genotip dia adalah untuk bapa 44 X dan Y tambah X dan Y sebab bapa adalah lelaki. Untuk ibu 44 tambah XX sebab ibu adalah perempuan. Okey, hasil daripada meiosis macam cikgu cakap tadi, untuk bapa sebab bapa lelaki, gamet dia akan dapat 22 tambah X dengan 22 tambah Y. Okey, sebab meiosis ni akan berlaku untuk kromosom seks akan berlaku di sperma. So dekat situ dia tulis sperma. Okey, untuk ibu kromosom seks dia akan berlaku meiosis di ovum. So dia akan terhasil 22 tambah X dan 22 tambah X sebab setengah daripada 44 tambah XX. Okey, kemudian setiap gametes ni mesti melakukan persenyawaan dengan gametes ibu. Gametes bapa kena melakukan persenyawaan dengan gametes ibu. So, persenyawaan berlaku. Kemudian kita boleh tulis fenotip anak. Bila 22 tambah X dengan 22 tambah X dari ibu, so akan menghasilkan 44 tambah XX untuk yang pertama. Untuk yang kedua, 22 tambah X bapa, 22 tambah X ibu akan menghasilkan 44 tambah XX anak. Yang ketiga, 22 tambah Y dari bapa dan 22 tambah X dari ibu akan menghasilkan 44 tambah XY akan menghasilkan 44 tambah XY. Okey, yang keempat sama juga 22 tambah Y dari bapa bersenyawa dengan 22 tambah X dari ibu akan menghasilkan 44 tambah XY anak. Kemudian daripada genotip anak tu kita boleh tentukan jantina anak.
So 44 tambah XX apa? Perempuan kan. So perempuan, 44 tambah XX untuk yang kedua adalah perempuan, yang ketiga lelaki dan yang keempat lelaki. So dari sini kita boleh tahu dia nisbah dia 2 nisbah 2, iaitu 1 nisbah 1. So setiap kali ibu awak mengandung, possibility atau keberangkalian ibu untuk mendapat anak lelaki atau anak perempuan adalah 50%. So, jantina anak ni dipengaruhi oleh ayah lah, sebab ayah tu yang mewakili Y, yang membawa jin Y. So, Y ni penting lah untuk nak tentukan jantina anak antara lelaki ataupun perempuan. Okay, kesimpulan untuk subtopik ni. Yang pertama, satu sifat dikawal oleh 2 jin. Maksudnya, jin tu mesti satu daripada ayah dan satu daripada ibu. Yang macam cikgu tunjuk tadi di kromosom. Setiap sifat tu macam sifat warna rambut mesti satu daripada ayah dan satu daripada ibu. Dia mesti sepasang, alel tadi. Okay, yang kedua, satu jin diwakili satu huruf. Maksudnya ayah tu kalau dominan huruf besar, kalau resesif huruf kecil. Sama juga dengan mak, kalau dominan huruf besar dan kalau resesif huruf kecil. Okey, yang ketiga, jin dominan diwakili dengan huruf besar macam cikgu cakap tadi. Jin resesif diwakili dengan huruf kecil. Okey. Last kali, awak kena tahu kombinasi jin. Bila bersifat dominan bakal tulen, contoh dia adalah MM. Mesti besar dan besar sebab dia bakal tulen. Yang kedua, sifat resesif bakal tulen mestilah M kecil dan M kecil. Sebab dia bakal tulen resesif. Mesti kecil dan kecil. Yang ketiga, sifat bakal kacukan. Kacukan bila dah kacuk daripada dominan dengan resesif, dia akan menghasilkan satu dominan dan satu resesif. Awak kena ingat benda tu, combination jin tu. Kalau awak tak faham, awak boleh lukis skema tadi. So awak boleh tahu macam mana terhasilnya kombinasi jin tu.